Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai kelas. Okey, hari ni saya nak ajar berkenaan lukisan AutoCAD 2D. Okey, apa dia sebenarnya lukisan AutoCAD ni? Jom kita tengok video dan PowerPoint yang saya dah buat. Pengenalan kepada lukisan terbantu komputer. Okey. Actually, lukisan terbantu komputer ini adalah dalam bahasa Melayu. Okay, dalam bahasa Inggerisnya adalah CAD, Computer Aided Drafting. Okay, apa itu CAD? Okay. CAD ialah perisian yang biasa digunakan oleh jurutera untuk menggambarkan serta merancang ukuran dan bentuk sebenar sesuatu bongkah dengan bantuan komputer. Contohnya, okey, awak nak lukis rumah. Okey, awak nak lukis rumah. Macam mana awak nak lukis? Okey, mula-mula awak akan lukis lantainya. Okey, lepas tu awak akan lukis dindingnya. Awak nak dinding macam mana? Awak nak shape rumah macam mana? Saiznya besar macam mana? Macam sekarang kan rumah kan ada 20 darab 60, 25 darab 45. Okey, awak nak lebar, awak nak square, awak nak persegi. So, sebelum awak hasilkan bangunan itu, awak bina bangunan, awak mesti ada satu lukisan, iaitu awak tahu saiz dia. Okey, yang ni adalah saiz dinding. Ini adalah saiz lantai. Ini adalah saiz untuk pintu kita. Okey, kita nak masukkan pintu apa? Pintu sliding, pintu kayu. Okey, bumbung jenis macam mana? So, macam-macam lagi. Okey, perisian ni banyak menggambarkan pembentukan model dalam ukuran 2 dan 3 dimensi. Maksudnya 2 dimensi ni macam lukisan ortografik. Okey, kita ada belan, hadapan dan sisi. Tapi lukisan 3 dimensi ni lebih kepada lukisan isometri. Maksudnya kita nampak sisi dia macam mana, sisi kanan, sisi kiri, plan. Okey, kita nampak dia dalam bentuk cube. Kita nampak dia terhasil actual size. Okey. Seterusnya, okey, apa yang awak nak belajar throughout pembelajaran hari ini adalah pengenalan lukisan terbantu komputer, perintah kendalian CAD, perintah toolbar draw, perintah modify toolbar, perintah object snap dan perintah text. Okey, yang pertama pengenalan. Okey, macam saya cakap tadi. Lukisan terbantu komputer dalam bahasa Inggerisnya adalah CAD. CAD adalah Computer Aided Drafting. Computer Aided Drafting adalah lukisan terbantu komputer. Okey, dia boleh juga jadi drafting or design. Okey, lepas tu semua kerja melukis dilakukan menggunakan arahan perisian dan hasilnya disimpan dalam bentuk data digital. Okey, sebelum ni awak lukis secara manual. Awak pakai papan lukisan, T-square, set square, jangka lukis. Okey, lepas tu awak simpan, ia hanya tersimpan atas kertas tu. Jadi sekarang ni kita terus lukis dalam komputer dan kita terus boleh simpan. Dan kita boleh hantar pakai Telegram, kita boleh hantar pakai Google Drive. Okey. Lepas tu terdapat beberapa jenis perisian CAD. Okey, antaranya AutoCAD yang kita nak belajar sekejap lagi. ArchiCAD biasanya digunakan oleh architecture. Inventor, SolidWorks dan CATIA biasanya digunakan dalam mechanical. Okey, mechanical gunakan Inventor, SolidWorks dan CATIA ni disebabkan mereka ada satu software lain yang dipanggil software CAM. Okey, bila kita dah lukis satu produk, okey, contohnya awak nak lukis sudu. Okey, so awak dah lukis bentuk sudu tu, lepas tu awak akan masukkan dalam perisian CAM. Perisian CAM ni adalah satu perisian untuk generate kod. Dia adalah G-code yang akan dimasukkan dalam mesin yang dipanggil CNC dan dia akan membentuk sudu itu. Okey, boleh juga kita buat untuk mold dan kita suntik plastik ke dalamnya. Okey. Seterusnya, kepentingan CAD. Okey, yang bagusnya AutoCAD ni awak boleh simpan dalam bentuk data digital. Maksudnya, bila-bila masa contohnya awak dah lukis rumah untuk seorang pelanggan ataupun customer awak. Okey, so awak dah hantar kat dia. Lepas tu dia cakap kat awak, okey, saya tak naklah bumbung saya bentuk macam ni. Okey, saya nak ke depan sikit.
Saya nak rumah saya ditambah belah kiri sebanyak 10 darab 10. Okey, so awak boleh sunting. Awak boleh guna berulang kali, maksudnya drawing yang sama, awak boleh buat rumah orang lain. Awak boleh kemas kini, awak boleh plot. Plot ni maksudnya awak print lah, awak cetak dia. Okey. Lepas tu lukisan boleh dihantar, dipindahkan ke tempat lain menggunakan media elektronik dengan mudah dan cepat. Okey, macam saya cakap tadi, so bila awak dah siap, awak boleh send pakai email, pakai Google Drive. Okey. Lepas tu lukisan dapat dihasilkan dengan lebih kemas, tepat dan jitu. Masa juga akan jadi lebih singkat. Okey, contohnya macam awak lukis tangent. Okey, kalau salah awak kena padam pakai pemadam. Okey, tapi kat sini dalam AutoCAD, bila awak salah, awak boleh delete je line tu. Okey, delete je mana-mana yang awak tak nak. Lepas tu awak boleh lukis semula. Okey, lagi laju dan lagi pantas. Lepas tu lukisan CAD boleh digunakan pakai oleh perisian lain seperti CAM. CAM, Computer Aided Manufacturing. Manufacturing ni untuk pembuatan lah. Macam saya cerita pasal sudu tadi. Okey, kemudian lukisan CAD boleh dipersembahkan dalam bentuk 3D. Kegunaan CAD. Okey, fungsi CAD adalah alternatif kepada lukisan manual. Okey, menghasilkan lukisan kejuruteraan 2D dan 3D. Okey, hasil cetakan kita dalam bentuk 2D. Okey, fungsi tambahan menghasilkan rendering. Renderingnya maksudnya awak dah lukis dalam bentuk hitam putih ni, kemudian awak render dia. Maksudnya awak boleh color dia. Awak nak pintu dia biru, awak nak badan dia hitam, awak nak tayar dia, rim dia silver, boleh. Lepas tu awak boleh analisis reka bentuk dan animasi. Okey, ini dalam software Inventor lah. Okey, penghasilan model dan produk. Okey, menghasilkan reka bentuk dan teknologi rapid prototype bagi cetakan model 3D, menghasilkan reka bentuk dan teknologi CAD/CAM bagi pemesiran CNC. Okey, ini yang saya cerita tadi, CNC mesin. Yang mana bila kita dah siap, kita boleh masuk dalam mesin CNC dan dia akan terhasil produk itu. Sama ada dalam bentuk prototype ataupun awak boleh jadikan dia sebagai piece. Okey, bahagian-bahagian produk sebenar. Seterusnya, perkakasan CAD. Okay, kita ada peranti masukan dan peranti keluaran. Okay, peranti masukan kita ada berbola guling. Macam ni lah. Okay, dia macam mouse juga. Okay, lepas tu ada tertikus, mouse, pengimbas, scanner, papan kekunci keyboard. Okay, seterusnya peranti keluaran. Kita ada pencetak iaitu printer, pemplot iaitu plotter. Okay, plotter ni biasanya kita nak print blueprint lah. Pencetak 3D. Okey, sekarang ni 3D printer sangat famous. Macam-macam perkara boleh dilakukan menggunakan 3D printer. Okey, kemudian peranti setoran lah, macam contohnya USB, macam contohnya. So, boleh cari Start, All Program, Autodesk, AutoCAD 2007 dan simbol AutoCAD ini awak klik. Okey, awak akan masuk ke dalam tertingkap AutoCAD ataupun awak boleh melalui ikon. Awak double klik je ikon ni yang terdapat. Okey, seterusnya tertingkap AutoCAD 2007. Okey, inilah tertingkapnya. Okey. So dalam ni awak ada menu tarik turun, pull down menu yang mana ada file, edit, view untuk awak pilih arahan AutoCAD. Okey, kemudian ada butang ikon. Okey, di sini adalah butang ikon. Ada butang ikon untuk draw, ada untuk modify, ada untuk dimensi. Kat sini ada untuk UCS, kat sini untuk solid editing dan macam-macam lagi. Okey, yang putih ni ataupun paparan kita akan jadi hitam dipanggil ruang kerja, iaitu ruang untuk tempat awak melukis. Kemudian kat bawah ni command ni ruang arahan ataupun command prompt. Okey, awak nak lukis apa-apa awak kena type kat sini. Okey, nanti saya akan tunjuk. Okay, seterusnya arahan menu utama yang awak perlu tahu. Yang paling penting sekali dalam AutoCAD ni. Okey, mula-mula sekali ada new, units, limits, save dan exit. Okey. New tu apa? Okey, new tu kita nak buka drawing baru lah.
Okey, untuk 2007, bila awak klik je new, okey, dia akan keluar arahan begini. Okey, sekiranya tak boleh, tak keluar begini, tak apa, kejap lagi saya akan ajar. Okey, so bila awak kena tekan metrik sebab kita dalam mm. Kalau awak ambil imperial, dia akan jadi kaki dan inci. Maka drawing tu akan jadi sangat besar. Jadi kita ambil metrik dan tekan OK. Okey, seterusnya kita ada units. Okey, units ni untuk memilih milimeter lah. Kita nak double check dan kita nak pastikan yang kita lukis dalam milimeter. Okey, macam mana cara dia? Format, units. Okey, lepas tu dia akan keluar tertingkap begini. Kemudian awak pilih decimal di bahagian type ni. Okey, kemudian awak pergi pada insertion scale. Okey, awak pilih milimeter dan awak tekan OK. Okey, seterusnya limits. Limits adalah untuk melaraskan ruang saiz kerja. Maksudnya ruang kerja awak ni sebenarnya besar. Jadi awak nak tentukan awak nak guna saiz A1 ke, A2 ke, A3 ke, A4 ke. Jadi saya biasanya sama ada A3 atau A4 lah. Okey, so awak kena tahulah cara-cara dia. Okey, format, awak klik format. Lepas tu awak pilih drawing limits. Lepas tu dia akan keluar macam ni. Specify lower left corner. Kemudian awak kena type 0,0. Okey, kalau kita nak ambil saiz A4, nanti awak tekan enter, kemudian dia akan keluar specify upper right corner dan awak kena type 297,210. Okey, dia akan setkan drawing awak kepada saiz A4. Okey, seterusnya awak nak save. Okey, save macam biasa. Okey, file. Kita pilih file. Kita pilih save as. Okey, lepas tu awak boleh pilih file name. Apa dia, drawing awak. Lepas tu awak boleh pilih kat mana dia nak duduk. Okey, tempatnya, dokumennya di mana. Okey, dan awak save lah. Okey, kemudian exit. Okey, exit macam mana? File, exit. Okey, selesai arahan itu. Seterusnya, saya akan masuk kepada perintah toolbar draw. Okey, dalam toolbar draw ni ada line, polyline, circle, arc, ellipse, rectangle dan polygon. Okey, kejap lagi kita akan melukis terus dalam AutoCAD. Saya tahu awak semua dah tak sabar-sabar kan? Okey, kemudian kita nak belajar ni Okey, draw. Kita akan belajar modify, iaitu ada erase, copy, mirror, offset, array, move, rotate, scale, trim, extend, chamfer, fillet, explode dan edit. Okey, lagi satu arahan untuk object snap, untuk awak mudah snap. Contohnya nanti awak dah siap lukis circle, okey, awak nak buat line tengah dia, awak kena ada object snap ni supaya di grab di tempat yang betul. Okey, seterusnya kita akan belajar text. Okey, so text ada dua, multi-line dan single line. Okey, jom kita pergi ke bahagian yang paling best, iaitu melukis AutoCAD. Jom. Okey, saya nak ajar macam mana awak nak memulakan AutoCAD. Ada dua cara. Yang pertama, awak klik button start. All program. Okey, lepas tu awak scroll down. Okey, then awak cari Autodesk, AutoCAD 2007. Okey, dan awak klik yang ni, icon AutoCAD. Awak klik je, dia akan keluar. Okey, lagi satu cara. Awak cari ni, icon AutoCAD ni dan awak double klik. Okey, saya double klik, dia akan mula masuk. Okey, so just run the program. Okey, so dia bagi pilihan kat awak 3D modeling ataupun AutoCAD Classic. Okey, saya nak ajar yang AutoCAD Classic. So kita choose yang tu dan kita tekan OK. Okay, dia akan keluar tertingkap begini. Okay, so awak tengok ini adalah tertingkap AutoCAD. Kat sini ada menu tarik turun. Kat sini adalah perintah untuk toolbar draw. Kat sini adalah perintah untuk modify toolbar. Okey, dan kat sini adalah yang hitam ni adalah ruang kerja dan juga kat bawah ni adalah command prompt. Okey,
So, kita nak keluarkan yang matrix tadi. Okey, mula-mula sekali awak klik tools, option, kemudian awak klik pada sistem. Okey, kat sini ada keluar do not show a startup dialog. Okey, awak klik show. Lepas tu apply dan okey. Okey, sekarang ni awak buat file baru. Okey, file new. Okey, awak tengok dia ada start from scratch dan matrix dan awak klik okey. Okey, lepas dah keluar tertingkap begini, okey, kita nak setkan unit dan limit. Okey, unit dia berada di dalam format unit. Awak klik begitu. Okey, di bahagian time awak pastikan dia adalah decimal dan juga milimeter. Precision ni awak boleh juga tukar kepada kosong. Okey, supaya dia memang tepat-tepat kosong lah. Okey, dan awak klik okey. Seterusnya kita nak setkan limit. Okey, awak klik format. Lepas tu awak pergi pada drawing limit. So, okey, dia akan tanya lower left corner. Okey, awak bayangkan ini kertas A4 awak yang orang kerja ni kan. Okey, lower left corner adalah bahagian hujung di bawah. Maka kita nak biarkan dia kosong, kosong. Awak type begitu dan awak enter. Okey. Seterusnya, dia akan tanya specify upper right corner, hujung bahagian atas. So, hujung bahagian atas kita nak setkan sebagai A4. Okey, size A4 adalah 297.210. So, untuk kat sini awak type je 297,210. Enter. Okey. So, sekarang ni drawing kat sini dia dah setkan sebagai size A4. Okay, drawing awak ni sebenarnya berada dalam keadaan 2D. Okey, macam mana awak nak tahu dia 2D ataupun 3D? Okey, so awak tengok ni. Ini kita panggil UCS. Dia adalah koordinat sistem. Kat sini ada dua paksi je, paksi Y dan paksi X. Okey, bagaimana pula kalau dia 3D? Okey, so 3D, sekejap saya tunjuk kat awak. Okay, awak tengok ni dia ada 3 paksi. Dan awak punya cursor pun kat sini dah berubah. Cursor kita dah bercolor. Okey, kita ada Z, Y dan X. Okey. So sekarang ni kita nak belajar AutoCAD 2D, kita biarkan dia dalam keadaan sebelum ni asal, iaitu paksi Y dan paksi X. Terusnya awak, okey, saya nak ajar untuk save. Okey, contohnya awak dah siap lukis. Katalah awak lukis circle. Okey, kemudian awak nak save file, awak tekan save as. File save as, so awak boleh cari dokumen kat sini ataupun boleh create new folder. Katalah folder kita ni, kita panggil dia sebagai folder Cikgu Sakinah. Okey, so kat sini latihan 1, file name sebagai latihan 1 dan file AutoCAD tu biarkan dalam 2007. Okey, dan kita boleh save. Okey, kemudian kalau kita nak exit, okey, ni arahan utama So file, tekan je exit. Okey, tadi semua orang dah exit. So macam mana? Untuk 5 arahan utama tu awak dah faham kan? Okey, jadi sekarang ni kita mula semula. Okey, so kita double klik AutoCAD. Okay, kita akan masuk pada arahan ini, matrix, dan kita tekan OK. Okay, sekarang saya nak ajar awak untuk menu toolbar draw. Okay, perintah toolbar draw. Okay, actually kalau awak tengok kat sini adalah draw. Okay, untuk siapa yang tak ada toolbar ni, okay, saya ajar ya. Tengok kat bahagian kosong ni. Okay, awak klik kanan mouse. Awak klik AutoCAD dan awak cari draw. Klik. Dia akan keluar toolbar draw. Okey, awak klik, drag dia bawa ke tepi. Tertingkap awak. So dia akan duduk dekat situ. Okey, so kita boleh keluarkan apa-apa arahan. So macam tadi klik kanan, klik AutoCAD, AutoCAD kat sini. Dan actually ada banyak sangat arahan. Kita tak nak keluarkan semualah. Kita keluarkan yang mana kita pakai. Okay, awak, saya nak ajar perintah toolbar draw.
Okey, kalau kita dah keluarkan tadi kan, yang kat sini tepi ni adalah shortcutnya. Okey, kalau long cutnya, okey, dia berada di dalam menu tarik turun. Okey awak, contohnya kita nak lukis line. Okey, terus kita klik draw line. Dia akan tanya specify first point. Okey, so awak boleh klik kat mana-mana dan awak boleh bawa dia. Okey, so awak tengok ini adalah line awak. Okay, macam mana kita nak pastikan dia tegak lurus macam tu. Okey, ada lagi satu arahan yang mana awak boleh aktifkan ortho. So ortho ni untuk memastikan dia tegak 90 darjah. So awak boleh klik pada ikon kat bawah ni, ortho mode tu, awak klik je, automatik dia tegak. So awak gerakkan cursor awak. Nampak? So dah tak ada lagi sudut-sudut sembarangan. Okey, dia akan jadi garisan tegak dan lurus begitu. Okey, kalau kita nak bagi dia bergerak bebas, so kita offkan balik ortho ni. Okey, so ortho ni boleh juga kita tekan F8. Okey. So kekunci F8 ni ada dekat awak punya keyboard. Okey. Awak boleh tekan dia F8, dia akan automatic ortho on. Okey, so kita buat dengan jarak 100. Kita type 100 sebab dia tanya specify next point. Okey. So lepas tu awak enter. Dan awak tengok tu, itu adalah line sebanyak 100 dan awak enter. Okey. Dah siap satu line kita. Okey. So saya nak awak cuba. Boleh? Okey, saya teruskan. Sekarang ni kita dah belajar line. Sekarang kita nak tengok, kita nak belajar pula construction line. Okey awak, construction line ni adalah satu garisan berterusan, continuous, dia infinity. Okey, biasanya kita gunakan untuk ortografik. Okey, dalam construction line, ni construction line lah. Shortcutnya adalah X line. Okey, dia ada, awak tengok dalam kurungan ni, actually kita boleh pilih dia. Ada horizontal, vertical, angle, bisect dan offset. Biasanya kita guna 3 ni, horizontal, vertical dan angle. Okey, apa jadi kalau kita letak horizontal? Kita type H dan enter. Awak tengok, dia akan jadi garisan horizontal mendata. Okey, awak klik sekali, dia akan berterusan Okey, sampailah awak enter. Akan menghabiskan satu-satu arahan. Okey, lagi sekali kita buat construction line ataupun kita boleh type XL. XL pada command kita type je, kita enter. Dia akan bagi arahan semula, specify a point ataupun kita boleh pilih. Okey, kita pilih pula V, vertical. Enter. Okey, awak tengok dia jadi satu garisan tegak, vertical. Awak klik, dia continuous, so kita enter. Okey. Lepas tu, okey, macam ni lah kalau kita nak buat ortografik kan. Okey. So, yang seterusnya, awak boleh pilih lagi sekali construction line. Saya nak tunjuk macam mana nak buat angle. X, L. Enter. Okey, kita nak ambil angle, so kita type A. Huruf besar pun boleh, huruf kecil pun boleh. Diterima. Okey, enter. Okey, dia akan tanya enter angle. So, kita ambil 45 darjah. 45, kita enter. Awak tengok dia adalah bersudut 45 darjah. Awak klik. Okey, dan awak enter. Okey. Kalau kita nak buat ortografik, kita akan pakai sudut ni lah. Okey, 45 darjah. Dan awak perlu tahu di sini akan jadi kosong, 45, 90, 180. Dia akan berputar mengikut arah jam. Okey. Seterusnya saya nak ajar delete dulu. Okey. So, awak nak lukis banyak-banyak ni, awak nak erase je lah. Okey. So, awak boleh pakai modify, erase. Okey. So, dia kata select object. Awak klik object tu, klik object, klik dan klik lagi satu. Okey. Lepas tu awak terus enter. Dia akan terus delete. Okey. Awak seterusnya kita nak belajar macam mana nak lukis polyline. Okey, ini adalah ikon untuk polyline. Polyline ataupun awak boleh draw, awak boleh klik kat sini. Polyline. Okey, apa beza line dengan polyline? Okey, kejap lagi saya tunjuk. Okey, kalau line ni, polyline shortcutnya adalah P line. Okey,
specify start point. Okay, awak klik satu arah. Sebab kita masih auto, kita masih on, jadi dia lurus lah. Okay, dan awak klik, tak apa, jarak berapa pun tak apa. Turunkan klik, awak bawa ke kiri, awak klik. Okay, awak enter. So, awak tengok dia menjadi satu objek. Okay, kalau kita pakai line tadi, kita klik line, kita klik lagi, naik atas, kiri. Okay, so ini kita pakai line, ini kita pakai polyline. Bezanya line dia akan jadi line tu terpisah. Tapi kalau untuk polyline, okay, bila awak dah klik line, okay, awak nak klik pula polyline, dia akan jadi dua kan. Kalau kita nak klik satu-satu, kita boleh tekan button escape dekat awak punya kekunci keyboard. Okay, ada escape kat hujung sekali keyboard tu kan, awak tekan je escape. Okay, dia akan unclick pilihan awak. Okay, macam saya kata tadi, awak klik line, okay, dia akan jadi garisan yang terpisah. Awak tengok tu dia ada 3. Okay, tapi kita sekarang kita tekan escape. Okay, dan kita nak pilih pula polyline ni, bila kita klik je dia akan jadi satu objek. Itu beza dia. Okay, so sekarang ni, okay, awak klik mouse awak kanan, kiri atas. Okay, saya nak ajar delete lagi satu jenis. Okay, so klik mouse awak bahagian atas, kiri, tarik turun sampai habis objek. Klik bawah ni, klik. Dia akan terklik semua objek dan awak tekan je delete dekat keyboard awak. Delete. Okay, hilang lah semua. Sama juga macam mana kita pakai button erase. Okay, so lagi satu polyline. Okay, dia ada juga beberapa arahan. Dalam polyline, kita boleh gabungkan line dan juga arc. Okay, contoh. Okay, kita ambil polyline. Kita klik ikon ni, polyline, specify start point. Kita klik pada mana-mana dalam ruang kerja ni. Okay, lepas tu kita jadikan dia garis lurus dulu. Kita klik. Okay, kemudian kita nak ambil arc A. A tu, kita nak pilih yang ni, A. Jadi kita type A. A untuk arc. Okay, awak tengok tu, dia jadi arc. Dia jadi lengkung. Dan awak klik. Selagi awak tak matikan arahan itu, dia masih lagi dalam bentuk arc. So, tengok. Bila awak bawa dia dan awak klik, dia masih lagi dalam bentuk arc. Okey, macam ni kita nak kembalikan dia kepada line biasa. Kat sini dalam banyak-banyak ni, ada juga kita boleh pilih line semula. So, kita type L untuk line dan enter. So, kita bawa ke kanan ni, klik. Dan kita nak matikan arahan, kita tekan enter. Kegunaan polyline ni selalunya digunakan dalam 3D. Sebab kita nak jadikan satu objek, lepas tu kita nak extrudekan, maksudnya kita nak jadikan dia satu objek padu. Okey, contoh contoh kita tukarkan dia kepada 3D. Okey, macam ni. Lepas tu awak nak extrude dia. Extrude tu maksudnya awak nak jadikan dia sebagai objek 3D. Okey, so dia makan masa sikit, sekejap. Okey, dia akan jadi wireframe. So, klik objek dan awak enter. Dia akan tanya hi. Tengok bila awak bawa naik, dia akan jadi satu objek 3D. Okey, dah pula kita bagi ketinggian dia 10. So, tu dia akan jadi satu objek 3D. Okey, itulah kegunaan polyline. Okey, kita kembali kepada 2D. Kembali kepada 2D, view, 3D view, plan view, current, view CS. Kita kembalilah kepada 2D. Okey, sekarang delete semula. Okey, klik objek ni dan delete. Okey, seterusnya saya nak ajar circle. Okey, draw circle. Okey, circle ada banyak kat sini, awak tengok. Ada center radius, ada center diameter, 2 points, 3 points, 10 radius, 10. Okey, sekarang ni saya nak ajar circle center radius. Okey, awak klik circle center radius. Okey, dia kata specify center point. Awak always kena baca command ni. Sebab kat situ dia tanya awak. Okey, specify center point. Okey, katalah awak klik kat mana-mana dalam ruang kerja ni. Klik. Okey, center point bila awak tarik, itu sekarang ni sebenarnya dia tengah tanya radius kita.
So, kalau kita klik dekat mana-mana pun boleh. Kalau kita ada satu nilai pun boleh. Contohnya kita nak bagi nilai 50. Okey, awak type 50 dan enter. Okey, itu adalah circle dengan radius 50. Okey. So, kalau circle diameter pula, okey, draw circle center diameter. So, maksudnya kalau 50, separuh jejarinya adalah 50. Okey, kalau diameternya sebenarnya circle ni diameternya 100. Okey, so kalau kita buat diameter, dia terus pergi diameter. Okey, awak klik di tengah tu, awak type dia 100. So, samalah besar circle kita. Okey, faham? Okey, seterusnya kalau draw circle 2 point. Okey, 2 point ni, okey, maksudnya awak dah ada titik. Okey, contohnya. Okey, untuk menggunakan 2 point, saya perlu awak buat line. Okey, klik line. Satu tempat di sini. Klik enter. Then, awak klik line lagi sekali. Add untuk line pun boleh. Jauh sikit. Klik dan enter. Okey, sekarang kita ambil draw circle 2 point. Okay, awak klik point kiri, awak klik point kanan, terus jadi circle. Itu maksudnya 2 point. Okey, sama jugalah dengan 3 point. Okey, sekarang saya nak ajar circle tangent, tangent, radius. Okey, contohnya awak dah ada dua bulatan. Okey, macam inilah. Bulatan ini dan juga bulatan ini. Okey, so sekarang ni kita pakai circle tangent, tangent, radius. Circle, okey, draw circle tangent, tangent, radius. Klik. Okey, specify point on object for first tangent. Okey, awak tengok tu, lambang yang kuning tu itu adalah untuk tangent. Awak klik je. Okey, lepas tu dia tanya lagi, specify point on object for second tangent. Klik belah kanan, klik. Okey, sekarang ni radius. Okey, radius kita perlu berada dalam lingkungan 36. So, kalau awak nak bagi 40 pun boleh. Awak type 40, enter. Itu adalah radius 40. So, dia berada tangent, tangent, radius. Okey, seterusnya saya nak ajar arahan arc. Okey, mula-mula awak padam dulu semua sekali ni. Tak apa, jangan risau. Sekejap lagi kita buat drawing yang sebenar. Okey. So, kita iris. Klik iris. Hilang. Okey, seterusnya saya nak ajar macam mana nak lukis arc. Okey, awak boleh klik pada ikon toolbar arc ataupun draw arc. Okey, ada banyak. Ada 3 point. Start center end, start center angle. Okey, awak boleh explore nanti. Okey, so sekarang ni arc kita nak belajar yang 3 point. Okey, awak klik pada satu tempat. Jangan akan tanya second point. Klik satu lagi. End point yang terakhir kita nak jadikan dia lengkok macam mana. Dan awak klik. Okey, arc kita dah siap. Senang je. Okey. Okey, sekarang saya nak ajar pula macam mana kita nak gunakan arahan ellipse. Okey, arc ni awak boleh iris dulu. Klik button iris, klik arc dan enter. Okey, untuk memulakan arahan ellipse, okey, yang pertama sekali awak ingat semula masa kita lukis lukisan kejayaan, ellipse mempunyai paksi major dan paksi minor. Okay, jadi perkara pertama yang saya nak awak buat adalah buat line untuk paksi major dan juga paksi minor. Okey, kita ambil line, draw line. Okey, on dan auto. Kita ambil line 200. Klik type 200 dan enter. Okey, kemudian kita buat bahagian paksi minor. Klik line lagi sekali. Klik di bahagian tengah midpoint. Tanda segitiga ni adalah menunjukkan tanda di tengah-tengah. Okey, jadi dia adalah garisan midpoint. Klik dan tarik ke bawah sebanyak 30. Enter.
Okey, dan awak enter. Okey. So kita nak lukis ellipse. Draw ellipse. Okey, awak ambil ellipse yang center ni. Okey, apa maksudnya ellipse center? Maksudnya dia tanya awak specify center of ellipse. So center kita di sini kan, di midpoint tadi. Okey, lepas tu end point kita pergi kepada paksi meja dan kita klik. Kemudian dia tanya specify distance. Okey, tu ada axis. So yang tadi kita dah buat yang 30 tu kita klik sahaja. Okey, ini adalah arahan ellipse untuk center end. Untuk kita nak lukis, draw ellipse axis end. Okey, kaedah yang sama, kita perlu buat line dan dapatkan paksi meja. Okey, dekat mouse awak ada button scroll yang tengah-tengah tu kan. Bila awak scroll ke depan, dia akan zoom in. Okey, bila awak scroll ke belakang, dia akan zoom out. Okey, awak boleh guna yang tu untuk awak scroll in dan zoom out. Okey, so kita buat paksi meja dulu. Klik line, kita buat sama 200. Okey, dan enter. Line lagi sekali untuk kita buat paksi minor dia. Okey, paksi minor dia berapa? Kali ni kita ambil 40. Okey, enter. Okey, kemudian kita ambil draw ellipse axis end. Okey, so axis end ni kita akan ambil hujung. Tadi kita ambil center, untuk axis end awak kena ambil hujung. Sebab dia tanya axis end point. Ini adalah axis, end point ni titik hujung yang pertama. Kemudian dia tanya lagi other end point. So awak ambil hujung paksi meja yang kedua dan specify distance to other axis. Klik macam biasa, line 40 tadi dan kita klik. Jadilah lagi sekali kita punya ellipse. Okey, dua-dua ellipse dah selesai. Seterusnya, okey, jom kita check balik PowerPoint saya. Okey, kita dah belajar line, polyline, circle, arc, ellipse. Sekarang tinggal dua lagi, rectangle dan polygon. Okey, untuk kita belajar rectangle macam biasa, okey, awak klik yang bahagian atas dan turunkan ke bawah, klik. Awak akan klik semua objek dan awak boleh erase. Okey. Kemudian kita nak buat rectangle. Okey, rectangle senang je. Ni adalah button icon untuk rectangle. Klik. Okay, dia akan tanya specify first corner point. Okey, so awak klik satu bahagian pada ruang kerja awak. Tarik. Lepaskan mouse tu. Okey, then ada corner point. Katalah awak nak buat rectangle yang besar macam tu. So awak klik je. So dah siap. Bila command tu dia dah titik bertindih dan tak ada lagi arahan apa-apa, maka ia bersedia untuk arahan lain. Seterusnya kita nak belajar polygon. Okey, delete dulu. Okey, so, bila awak tarik sini, klik all, delete. Okey, kemudian kita nak belajar polygon. Okey, polygon ni boleh jadi pentagon. Pentagon berapa sisi? 5. Okey, hexagon 6, heptagon 7, oktagon 8. Okey. So polygon dia dekat sini, ikon dia. Okey, so awak boleh klik polygon ataupun draw, awak cari polygon, klik. Okey, mula-mula sekali dia tanya enter number of side. Okey, side tu awak nak berapa sisi? Katalah kita nak buat pentagon, jadi 5 sisi lah. Kita type 5. Okey, kemudian kita enter. Okey, specify center of polygon. Okey, awak klik mana-mana pada bahagian ruang kerja, klik. Okey, sekarang ditanya in subscribe ke circumscribe. In subscribe ni maksudnya dalam bulatan. Circumscribe maksudnya luar bulatan. So kita pilih in tu, kita enter sahaja. Kemudian ditanya radius ke tak. Bila awak tarik, nampak? Bila awak tarik dia, okey, itu adalah radius kita lah. So awak boleh masukkan, katalah awak nak masukkan 100. Enter. So dah siap polygon. So awak boleh juga buat hexagon. Okey, kita try pula buat hexagon.
Okey, kita klik ikon polygon tadi. Enter number of side. Kita masukkan 6 untuk hexagon. Enter. Okey, specify center. Kita klik sahaja. In subscribe. Kita ambil dalam bulatan. Bila kita tarik, dia jadi hexagon. Okey, kita masuk 100. Enter. Okey, ini dah ada 6 sisi. Okey. Boleh kelas? Okey, dah selesai arahan untuk toolbar draw. Okey, jom kita tengok balik PowerPoint saya. Okey, dah siap semua sampai polygon. Okey, next kita nak belajar perintah modify toolbar. Modify tu maksudnya apa? Maksudnya untuk awak edit. Okey, ada macam-macam jenis edit kat sini. Okey, yang pertama erase, copy, mirror. So, yang pertama ni tadi saya dah ajarkan macam mana nak erase kan? Dan kita boleh belajar pula copy dan mirror. Okey, jom kita pergi kepada AutoCAD kita. Okey, sekarang erase awak dah tahu. Okey, ini adalah toolbar untuk modify. Okey, ini erase. Ini adalah copy. Kalau siapa yang tak ada, macam biasa, klik kanan, pergi pada AutoCAD. Lepas tu awak kena cari modify yang ni. Okey, saya dah ada lah, maka dia tanda tick. Okey. So, sekarang ni awak boleh juga ambil di sini. Dia menu tarik turun. Modify, kat situ ada erase, copy, mirror, offset, semacam-macam. So, kita nak belajar copy. Copy ni apa dia? Copy ni adalah kita nak menyalin gambar yang sama. Kita nak buat 2 salinan, 3 salinan, 4 salinan. Awak boleh buat banyak salinan selagi awak tak matikan arahan dengan tekan enter. Okey, so kita belajar copy. Okey, modify, copy. Okey, sekarang dia tanya select object. Okey, katalah awak nak copy hexagon ni. Klik select object. Dia tanya lagi select object. Dah tak ada apa nak klik. Kita tekan enter. Okey, specify base point. Maksudnya titik dia. Okey, kita ambil satu point. Klik. Okey, kita lepaskan mouse. Lepas tu specify second point. Okey, awak nak bawa dia ke mana? Okey, awak nampak dia bergerak satu arah kerana orto kita dalam keadaan on. Okey, kita boleh offkan orto, klik ataupun awak tekan je F8 pada keyboard awak. So, dia boleh bergerak bebas. Katalah awak nak letak sebelah dia. Klik. Okey, dah tak ada lagi awak nak copy dan awak tekan enter. So, hexagon kita dah jadi 2. Okey, so awak tak payah lukis 2 kali. Macam lukisan manual kan awak lukis banyak kali kan. Yang ni awak boleh buat satu je dia punya masterpiece dan kita boleh copy. Okey, sekarang saya nak ajar arahan trim. Okey, trim tu maksudnya kita nak potong mana-mana bahagian yang kita tak mahu. Okey, awak kena, okey, kita pakai drawing yang ada ni, pentagon kita. Kita ambil line, klik point, end point pada awak punya pentagon dan juga perjumpaannya pada perpendicular dan awak enter. Okey, so katalah kita nak separuh sahaja pentagon ni. Okey, so kita boleh guna trim. Okey, awak cari modify, trim. Okey, dia tanya select object. Objek yang pertama untuk kita trim, kita perlu klik pada line ni. Okey, sebab dia adalah boundaries. Okey, lepas tu dia kata select object lagi, dah tak ada apa kita nak select. Kita enter. Okey, lepas tu dia kata select object to trim. Okey, sekarang ni kita nak buang yang belah kanan. Awak klik sahaja, dia akan hilang dan awak enter. Okey, nampak? Kita punya pentagon dah tinggal separuh. Maksudnya kita nak trim separuh sahaja. Okey, boleh? Okey, saya ulang semula. Okey, U ni untuk undo. Okey, sekiranya awak tersalah lukis, awak nak balik semula kepada lukisan yang sebelum ni, awak U je, awak enter je. Dia akan balik semula. Okey, so lagi sekali untuk trim, modify, trim. Okey, awak klik line di tengah dan select object lagi, awak enter. Select object to trim, awak klik objek belah kanan dan awak enter. Okey, selesai kita punya trim.
Seterusnya saya nak ajar arahan mirror. Mirror ni cermin lah. Maksudnya awak dah lukis sebelah pentagon ni, awak nak lukis sebelah lagi. Maksudnya awak tak perlu lukis banyak kali. Awak boleh mirror kan. Okey, mirror, modify, mirror. Okey, ni dekat sini. Okey, sepatutnya select objek. Okey, objek apa yang awak nak mirror kan? Half pentagon kita. Dan select objek lagi, enter. Okey, specify first point of mirror line. Okey, ni adalah mirror line lah. Awak ambil klik point pertama yang ke atas tu. Kemudian dia tanya specify second point. Awak klik line yang bawahnya. Okey, klik. Okey, dia tanya erase source object. Erase source object ni maksudnya yang asal tu nak buang ke tak? So, kalau dalam kurungan tu N, so bila dia N, maksudnya awak tak nak erase lah, awak nak biarkan. So, awak enter je. So, kita dah mirror kan kita punya objek. Siap. Okey, kelas sekarang ni kita nak masuk arahan offset. Okey, untuk offset, saya nak awak delete dulu semua lukisan yang kita dah lukis. Okey, klik select all. Kemudian kita boleh erase, klik pada button erase ataupun kita boleh klik delete pada kita punya keyboard. Okey, awak klik erase. Kita terpadam. So, offset ni maksudnya kita boleh copy dia berganda-ganda mengikut jarak yang kita tetapkan. Okey, contoh Okey, mula-mula awak buat line dulu. Line, okey, kita onkan auto. Okey, kita buat line sebanyak 200. Okey, enter dan enter. Okey, ni line kita. Sekarang ni kita nak buat line, okey, secara vertikal ke bawah. Awak nak buat dengan jarak 10. Okey, panjang yang sama, jarak 10 sebanyak 5 kali. Okey, jadi awak boleh pakai button offset. So, awak tengok ni. Ini adalah shortcut untuk ikon offset ataupun awak pergi modify offset. Okey, dia akan tanya offset distance. Okey, so katalah kita nak bagi jarak 10. Okey, awak type 10 dan awak enter. Okey, select objek. Kita ambil line tadi. Kita klik line, lepas tu kita turunkan mouse kita cursor ni ke bawah sikit dan kita klik. Okey, awak nampak dia dah ada jarak 10. Okey, bagaimana pula kalau kita nak buat banyak-banyak kali sekaligus? Okey, maksudnya awak klik line ni, okey, awak tengok pada dalam kurungan ni. Dia ada exit, multiple dan undo. Awak ambil multiple, maksudnya awak nak buat berkali-kali. Awak type M dan enter. So, dia akan awak bawa cursor ke bawah, awak klik. Selagi awak tak matikan arahan, maksudnya awak tak enter, awak boleh klik banyak kali sehinggalah satu tahap di mana awak nak berhentikan dia. Contohnya awak nak buat sebanyak 10 dan okey, dah siap. So, makanya awak enter lah. Jadi arahan tersebut akan dimatikan. Okey, faham? Seterusnya saya nak ajar awak untuk modify array. Okey, ikon array ni dia. Okey, apa dia array ni? Array ni adalah arahan untuk awak mengalin satu objek mengikut susunan yang dimahukan. Okey, contohnya. Okey, sekarang ni awak boleh padam dulu. Escape untuk matikan arahan. Okey, so awak boleh padam dulu line ni, delete. Okey, so saya nak buat circle. Klik pada circle. Okey, specify center point. Klik mana-mana pada ruang kerja ni, klik. Dan awak buat radius dia sebanyak 50. Enter. Okey, kemudian saya nak awak buat satu rectangle. Okey, tadi kita belajar rectangle kan? Okey, klik pada rectangle. Okey, saya nak awak buat pada puncak atas ni. Okey, size-nya tak apa. Agak-agak je besar macam ni. Okey, arahan array. Awak boleh buat segi 4 ni. Okey, kita nak mengikut corak susunan pada bulatan ni. Katalah awak nak buat 4 ataupun awak nak buat dia berpusing pada bulatan ini, maka kita boleh gunakan arahan array. Okey, step dia modify array. Okey, dia akan keluar ke tingkap begini. So, awak nak rectangular array ke polar array? Sebab tadi kita buat bulatan, maka kita pilih polar. Okey,
So kita nak total number of item ni kita boleh pilih. Okey, berapa banyak? Katalah awak nak 8. Okey, so dia akan jadi 8 lah, dia berputar di sini. Okey, 8 tu. Lepas tu specify center point. Okey, kita ambil cursor, pick center point ni, kita klik dan kita ambil center dia. Klik. Okey, tu kita dah identify dia lah. Lepas tu number of item 8, angle to fit kita nak dia berputar 360 darjah. Okey, kemudian awak select object. Okey, objek yang atas sekali ni klik. Okey, kita klik yang segi 4 kita dan enter. Okey, kemudian kita tekan. Okey, awak nampak ini adalah previewnya lah. Okey, bila kita tekan okey, so kita punya segi 4 dah berputar mengikut bulatan. Inilah maksudnya array. Okey, dah siap. Okay, sekarang ni saya nak ajar move. Okey, katalah objek yang awak dah array ni. Okey, awak nak movekan dia ke kanan sedikit. Okey, so kita boleh pakai arahan move. Modify, move. Okey, so awak boleh klik semua sekali objek awak. Okey, lepas tu dia tanya select objek lagi dan awak enter. Okey, specify base point. Base point ni titik je lah. Kita ambil titik tengah ni. Kemudian second point kita tarik ke kanan dan kita klik. Okey, so objek kita daripada belah kiri tadi dah tukar jadi belah kanan. Kita boleh juga guna untuk move satu-satu objek. Contoh kita nak move segi 4 ni. Kita move, kita type M. M juga adalah untuk move. M dan enter. Okay, kita klik dia punya base point, kita tarik kiri dan kita enter. So kita dah move satu rectangle. Okey, boleh. Seterusnya saya nak ajar awak untuk scale. Okey, modify scale. Scale ni maksudnya apa? Scale ni awak boleh besarkan objek tu ataupun awak boleh kecilkan objek tu. Contoh awak tengok rectangle kita kecil kan? So kita nak besarkan dia. Okey, so tadi kita dah pilih scale, select objek, kita klik pada rectangle ni. Okey, klik, select objek lagi di sini dan awak enter. Okey, specify base point. Okey, kita ambil satu kaki, kita klik scale factor. Okey, actually rectangle kita ni scale-nya adalah 1. So kita boleh besarkan kepada 2, 1.5, 1.2. Okey, cuba awak type 1.5 dan awak enter. Awak tengok tadi rectangle tu kecil kan? Sekarang dia dah jadi besar. Okey, awak boleh juga kecilkan. Okey, kita try kecilkan pula. Kita try lagi sekali, modify, scale, select objek, kita klik objek kita, select objek lagi sekali, kita enter. Kemudian specify base point, kita klik kaki dia, kita nak kecilkan, kita type 0 point lah. Okay, so awak boleh type 0.8. Okay, macam tu. So awak boleh try and error nanti. Dan awak enter. So dia dah kecil semula. Boleh? Jom kita tengok balik PowerPoint kita. Okey, kita dah belajar iris, copy, mirror, offset, array, move, rotate, scale. Trim pun saya dah ajar awal tadi kan. Okey, sekarang saya nak ajar awak extend. Okey, kita patah balik pada kita punya AutoCAD. Okey, so kalau awak nak extend, contohnya awak buat satu line. Okey, so awak try buat line. Okey, klik line. Okey, awak type je kat sini, katalah 100. Okey, lepas tu okey, awak nak buat line ni, sebenarnya awak nak buat dia sampai ke rectangle awak. So awak boleh extend. Okey, extend dia dengan cara macam mana? Okey, so modify, extend. Okey, select object, select boundaries lah, maksudnya ini adalah boundaries kita. Kita klik pada rectangle ni, select objek lagi dan awak enter. Okey, lepas tu select object to extend. Okey, line ni lah. Bila awak klik, awak nampak dia panjang sampai ke hujung. Maksudnya kita extendkan line kita. Okey, boleh? Okey, kelas sekarang ni saya nak jawab arahan chamfer. Okey, untuk kita chamfer tu maksudnya bila kita ada bucu tajam. Contohnya rectangle kita kan. Line ni dengan line ni. Okey, awak boleh zoom in sikit, scroll mouse awak ke dalam. Okey, so awak tengok bucu atas dengan bucu kanan ni. Okey, bahagian ni tajam kan, so kita nak buat satu garisan serong.
So, kita tak payah buat line baru, kita terus boleh pakai arahan chamfer. Okey, so modify chamfer. Okey, kat sini awak tengok distance-nya kosong, distance 1 dan distance 2. So, kita boleh masukkan distance. Awak type B dan enter. Okey, specify first chamfer distance. Okey, kita boleh masukkan 0.5. Okey, lepas tu awak enter, dia tanya second chamfer distance sama 0.5 dan awak enter. Okey, specify select first line. Okey, awak klik line pertama ni. Okey, awak klik line kedua ni dan awak tengok dia dah terchamfer. Okey. Okey, next adalah arahan fillet. Okey, bawah chamfer ni adalah fillet. Fillet ni kita nak lengkungkan bucu yang tajam. Okey, makanya modify fillet. Okey. Okey, awak tengok kat sini radiusnya kosong. So, kita nak letak radius dululah. So, dalam kurungan ni ada undo, polyline. So, awak boleh pilih. Awak type dulu R. Enter. Okey, fillet radius. Okey, katalah kita ambil radiusnya 2 dan kita enter. Okey, first object, kita klik line pertama. Second object, kita klik line kedua. So, awak tengok kat sini, dia dah jadi lengkung. So, kita dah siap pilihkan objek kita. Sekarang ni kita nak teruskan. Tengok balik PowerPoint saya. So, kita dah belajar tadi chamfer dan fillet. Okey, sekarang kita nak explode. Explode ni maksudnya apa? Explode ni adalah awak nak pecahkan garisan tu. Katalah dia adalah garisan yang bercantum. Okey, jom kita balik kepada AutoCAD kita. Okey, kita zoom out sedikit. Okey, so bila awak klik pada awak punya rectangle ni, dia adalah satu objek yang bercantum. Katakan awak nak pisahkan dia, awak nak jadikan dia satu-satu line, maka kita boleh explode dia. Maksudnya kita boom dia. Okey, so awak pergi modify dan explode. Okey, so awak klik objek awak ni, klik dan awak enter. Select objek lagi kan, dia tanya, lepas tu awak enter. Okey, apa jadi? Bila kita klik line tadi, dia dah terpisah. Nampak dia dah jadi satu-satu line. Okey, seterusnya, patah balik pada PowerPoint kita. Kita tengok explode dah sudah. Last kali kita nak edit. Edit ni maksudnya kita nak gabungkan semula line yang kita dah pisahkan. Okey, kita balik pada AutoCAD kita. Okey, ini yang tadi kita dah explode kan, dia dah terpisah kan. Okey, sekarang kita nak gabungkan semula. So, kita boleh pakai arahan edit. Okey, so awak boleh type edit ni. P-E-D-I-T. Edit. P edit maksudnya polyline edit. So, kita nak joinkan line. Okey, makanya awak enter. Okey, select polyline. Okey, kita klik mana-mana line, klik. Okay, do you want to turn it into one? Kita nak jadikan satu tak? Dan dalam kurungan ni Y, maka kita enter sahaja. Enter. Okay, enter an option. Okay, awak tengok dalam kurungan ni ada macam-macam jenis. So, kita ambil join. J. Kita type J dan enter. Okay, select objek, kita klik all. Okay, kita klik all. Kita boleh ambil dari atas. Jangan lepaskan mouse. Klik bawah tu, klik. Okay, dan kita dah klik all. Select objek lagi, dah tak ada apa kita nak joinkan dan kita enter dan kita enter lagi sekali. So, bila kita klik, objek kita dah menjadi satu semula. Okey, selesai arahan untuk modify toolbar. Okey, last sekali saya nak jawab untuk buat teks. Okey, teks, draw, teks, ada multi-line dan single line. Okey, multi-line ni macam mana? Okay, bila awak dah klik tadi, dia akan tanya specify first corner. Awak klik satu bahagian kat bahagian ruang kerja awak. Lepaskan mouse, tarik dan klik. Okey, dia akan keluar paparan begitu. Okey, so awak boleh tukar awak punya font. Okey, awak type ni. Awak boleh cari Times New Roman. Awak boleh tukar size dia. Okey, katalah saya dah ready, saya nak tulis. So, saya nak tulis nama saya. Sa. Okey, boleh tukar huruf kecil, boleh tukar huruf besar. S. A.
K-I-N-A-H, Sakinah. Okey, so kalau awak dah habis, dah siap, dah tak ada apa nak tulis, awak klik luar kotak ruang kerja ni, awak klik dan dah siap. So awak boleh klik dia untuk edit. So double klik, awak akan masuk balik. So awak boleh tambah binti, okey, Muhammad Hanif. Okey, dan awak klik kat luar ni. Okay, so kalau dia bertindih ni, awak nak panjangkan dia, awak klik. So awak klik satu point ni, awak tarik je ke kanan, awak lepaskan mouse. Okey, so awak tekan escape. So dah siap lah. Okey, kalau single line text, okey, macam ni, draw text single line. Okey, so awak kena baca bawah ni, sebab dia tak keluar macam tadi, kita tak boleh edit dia. So kita edit di bawah, specify start point. Okey, kita klik. Lepas tu high dia, high ketinggian dia 2.5 dan kita enter. Rotation angle kita enter. So kita type kat situ lah, S-A-Y-A. Okey, bila kita dah habis, kita boleh bawa dia untuk single line, kita boleh bawa pergi sini. Kita tulis pula kat sini. Okey, segi 4. Okey, dan awak boleh bawa ke mana-mana sehingga awak enter dan matikan arahan tu. Okey, dan awak nak move dia sama macam yang atas ni. Awak klik dan awak type M untuk move. Enter. Dan awak klik dia balik, baru awak tarik. Okey, sama juga untuk single line. Klik M, enter untuk kita move, bawa naik atas. Okey, dah habis. Okey, apa-apa soalan awak boleh tanya atau PM saya pada ruangan komen di YouTube channel saya. Bye class.